A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi. Okey, minggu ni adalah minggu yang ketiga. So, kita ada lagi 11 minggu sebelum semester tamat lah. Ada 2 orang tak masuk lagi. Okey. Okey. Kita share masa-masa. Okey, ikutkan kita nak habis topik 2 ni. Saya akan start daripada sini, daripada 2.14 dan saya takkan habiskan, saya cuma berhenti dekat tajuk apa ni, sampai sini je. Okey. Page yang 53 ni saya nak masuk pada hari Jumaat esok. Okey, dan ni kita buat pada hari esok pasal nak habis topik ni lah. Okey. Okey, sebelum masuk pada topik ni, saya nak buat sedikit ulang kaji ya untuk topik-topik yang sebelum ke atas. Saya tahu awak semua dah buat belum yang semua latihan ni. Saya nak buat ulang kaji sikit. Sampai mana saya nak buat ni. Okey, sampai tajuk ni lah. Okey, sampai sini. Dan ulang kaji sikit ya, secara ringkas. Distance, displacement, speed, velocity, average velocity, acceleration and deceleration. Sekali lagi, distance adalah jarak dalam bahasa Melayu, displacement adalah sesaran, speed kelajuan, velocity hal laju, average velocity adalah purata hal laju, acceleration and pecutan, deceleration yang pecutan. Okey, pertama sekali istilah-istilah ni awak kena tahu dahulu dia punya takrifan dia dan apakah unit yang berkaitan, dan tentukan sama ada dia kuantiti skala ataupun vektor. Okey, dan nanti simbol dia lah. Simbol untuk distance adalah D kecil, small d. Displacement adalah S. Okey, ingatlah S tu sebagai sesaran lah. Okey, distance jumlah panjang, jumlah jarak perjalanan, jumlah total pathway yang dilalui daripada satu poin ke satu poin. Okey, ini benda saya dah terangkan, jadi awak kena ingat lah. Total perjalanan contoh daripada PSP Politik Sembilan ke KL lah. Maknanya jarak perjalanan ialah keluar daripada pintu, belok kanan, terus sampai ke belakang. Okay, ambil jam, keluar jam berapa? Jam 3 ke jam 12. Kita terus kiri kanan. Kalau untuk displacement pula ialah jarak yang terpendek. Itu straight line. Okay, kita kira macam seolah jarak udara lah. PSP ke KL tu lagi dekat lah. Maknanya point sini terus direct. Kalau sini kena masuk jenis, okay, pusing ikut bulatan. Lalu sini B. B katakan sini B. Ini A. Tapi kalau yang displacement, jarak yang terdekat. So direct kepada sini saja. So ini adalah sesaran. Dan kalau yang ini adalah distance. Okay. So of course lah, sesaran ini lagi dekat. Lagi pendek. Sebab dia ada straight line. Distance adalah kuantiti skala sebab dia ada magnitude tapi tidak ada direction. Okey, kira-kira berapa meter dia dalam 14 km. Displacement ni adalah kuantiti vektor kerana dia ada magnitude dan juga direction. Contoh macam ni, B ni terletak 4 km ke timur A. Maknanya dari A ni 4 km timur, arah timur dia adalah B lah. Kalau yang ni tak ada. Okey, so yang boleh. Unit ID adalah meter. Okey, contoh kat sini, ulang balik Ulang balik kalau contoh macam ni lah, dia belok keluar rumah, jalan terus, foto ada jalan straight lagi, straight, belok sini, terus sampai ke kilang. So ada jarak lah berapa ratus meter. Tapi kalau
untuk displacement, besaran, jarak daripada sini ke sini. Straight line. So dapatlah 120 meter. Contoh kita ambil jarak udara lah. Soalan macam kita langgar je apa yang ada dekat bawah ni, sungai ke, pokok ke, kita anggap yang terdekat. Itu adalah displacement dan distance adalah yang berwarna biru ni. Okay. Okay. So clear lah berapa jarak tu. Okay, yang satu lagi, bila dapat soalan-soalan contoh macam ni, soalan mudah ni, kau kena lukis lah. Start from A, walk to south, okay, bawah. Okay, dari A ke bawah, berapa meter, kemudian kena tahu south tu apa, south ni selatan lah. Selatan kalau ikut kompas, utara ke atas, selatan ke bawah. Yang sebalik, timur di sebelah sini, barat di sebelah sini, pantai timur. Okey, ini sebelah timur lah. Kalau macam sebenarnya Malaysia tu pantai timur adalah negeri-negeri Sultan Terengganu, Ampahang. Pantai barat seperti contoh Selangor, Melaka, KL. Selatan ni mesti Johor lah. Utara Kedah, Sembilan. So, saya tengok mana satu timur, mana satu barat. Bila keluar soalan, dia akan keluar macam ni je. Walk to the south. South ni awak tersalah letak. Mungkin south awak letak ke sebelah kiri, jadi lain lah. So kena faham, south tu apa, east tu apa. East tu ialah timur. Itu jarak berapa. Kemudian balik kepada utara, balik north. Jadi kena tahu salah satu ni ialah arah mata angin. Okay. Dan satu lagi tambahan, arah mata angin yang ada ni lah, barat daya, barat laut, timur laut dengan juga tenggara. Apa kena tahu benda ni. Siapa untuk menjawab soalan kuantiti displacement, dia akan minta direction dia. Direction north east ke, south east ke, timur laut apa ni? Okay, timur laut dan barat daya. Kita tahu benda ni. Okay, siapa soalan macam ni dia akan minta distance dan satu lagi displacement. Okay, distance mudah lah. Awak kira lah jumlah jarak perjalanan tu. Manakala displacement ni, kalau dia melibatkan teorem Pythagoras, so kena tahulah rumus dia. Okay, ada benda kena tahu tak? Teorem Pythagoras, tekan sini A, sini B, okay, sini C, so C sama dengan berapa punca kuasa 2, A kuasa 2 campur B kuasa 2. Okay, punca kuasa 2 begini. So dapat nilai dia berapa C tu. Okay, kalau pindah ke sini dapatlah C kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 campur B kuasa 2. Okay. Ya, formula ni, formula teorem Pythagoras ni tak ada dalam formula sheet. Okay, so yang ni kena tahu sendiri. Kemudian bila displacement, dia akan minta magnitude dia. Okay, direction dia ke arah timur ke arah barat ke dan sebagainya. So kena tahu benda tu. Contoh soalan kalau macam ni mudahlah. Apa dalam petak ni kita tahu ke kiri. Tetapi bila melibatkan satu sudut macam ni, okay, dia ada satu sudut. Okay, putar sini, kita tahulah 5 meter ke north east direction. Cuma ini dibagi inilah tapi tak ada sudut. Patutnya kita kira lah. Okay, 5 putih kita kira. Okay, kemudian masuk kepada speed and velocity, kelajuan dan juga halaju. Okay, kelajuan dan juga halaju. Juga melibatkan speed dengan velocity melibatkan kepada distance dan juga displacement. Sebab speed adalah berkaitan dengan distance, jarak. Okay. Kelajuan melibatkan jarak yang dilalui per unit, per masa. Okay. Ataupun kadar perubahan jarak, rate of change of distance. Manakala velocity ataupun halaju pula ialah melibatkan kepada displacement, perubahan sesaran terhadap masa. Okay. Perubahan, kalau yang ni melibatkan perubahan jarak, yang ni melibatkan perubahan sesaran terhadap masa time lah. Okay. Okay. Tengok. Dan unit SI bagi kedua-duanya ni adalah meter persegi sama lah. Macam tadi. Ya? Sorry, selamat. Ya, silakan. Okay, tak apa. Kita tak apa. So. Okay, SI unit bagi ni ialah meter per saat. Okay.
Seterusnya, saya ulang kaji belum masuk lagi topik, saya baru ulang kaji yang lepas. Average velocity ataupun purata halaju. Purata halaju adalah purata bagi keseluruhan perjalanan lah. Okey. Cara dia ialah sama ada kita ambil halaju awal campur halaju akhir bahagi dengan 2. So kita dapatlah purata halaju dia. Initial adalah halaju awal lah, dan final adalah halaju akhir. Okey, yang unit dia juga sama macam speed dengan velocity, iaitu meter per saat. Okey, contoh kat sini, an athlete run 100 meter in 10 second. Okey, cara nak cari average velocity dia. Okey, jarak dia adalah 100 meter bahagi dengan 10 saat. So dapatlah 10 meter per saat. Okey, yang ni sama tadi tu. Cuma yang ni saya cakap tadi, dia kena gunakan teorem Pythagoras untuk menyelesaikan masalah ni. Sebab apa? Kalau tengok, dia cakap setabat due to north to distance. Maknanya seorang student ni bergerak ke arah utara, kemudian bergerak ke arah timur. Okey. Bila berhenti kat sini, so ada sudut kat sini. So dia kena kira sudut lah. So panjang ni berapa? Ini adalah distance dan ni panggil displacement. So kat sini kena kira. Sampai kita nak kira velocity, dia refer kepada displacement. Kalau speed refer pada distance. Okay. Distance just add up dia punya jarak utara ke timur ni berapa. Tapi kalau displacement ialah the shortest yang punya path ni lah. Okay. Jarak yang paling pendek antara dua point ni, A dengan B. So untuk velocity, okay, sama lah. Maknanya kita ambil jarak displacement. Okay. Total displacement berapa? 1 meter per saat lah. Okay. Sebelum jawab soalan average velocity ni, awak kena dapatkan displacement dulu. Dan juga dia punya sudut dia lah berapa. Okay, dan sudut ni kita dapat 53 darjah north east ataupun timur laut. Okay, timur laut. Okay, seterusnya, okay, soalan-soalan ni, soalan yang hampir sama lah. Dia punya kehendak ada tu. Yang pertama speed. Speed adalah kira pada distance. Distance dulu bahagikan dengan masa yang ada. Distance dah 300 meter campur 4 tu 700. So 700 dibahagikan dengan masa. Masa kat sini ialah 4 jam. Okey, untuk soalan-soalan macam ni. Okey, soalan-soalan macam ni. Yang pertama sekali awak kena gain information dulu daripada from the question. Dapatkan segala ataupun list down segala information. 300 kilo, 400 kilo dan 4 hours. And then you have to convert to the SI unit yang kita gunakan lah. Okay, KM ni kita memang ada, tapi kita kena have to change it to meter. Berapa? Kemudian 4 hours. 4 hours we have to change it kepada second. Okay, so apa benda ni melibatkan soalan ni akan jadi meter per saat. Okay, bukan kilometer per jam. Okay, so kat sini nampak soalan dia? Dia minta dalam meter per saat. Dan soalan pun telah nyatakan bahawa the speed of the airplane in meter per saat. So dapat-dapat aja asingkan. Kadang-kadang dia akan keluar 4 hours ni kadang 0.3 hours. So you have to convert benda ni dalam ini. Dalam saat. Okay, 0.3 hours ni berapa? Kalau 0.5 hours adalah 30 minit. 0.3, okay, kena kali sendiri lah berapa. Okay, 18 minit lah. Okay, semua pun salah. Velocity in meter per second. So yang ni semua awak dah hantar dalam tu. Okay, acceleration and deceleration ataupun pecutan and nyah pecutan. Okay, yang ni terus refer kepada velocity. Dia tak ada refer kepada speed. Okay, velocity. Acceleration adalah pecutan, kadar perubahan halaju terhadap masa. Okay, halaju pun adalah kadar perubahan displacement terhadap masa. Tapi yang ni kadar perubahan halaju terhadap masa, maknanya bahagi T lagi sekali lagi. Sebelum ni bahagi T, displacement bahagi dengan masa. Velocity pula ialah bahagi dengan masa. Jadi T ada T kuasa 2 kat sini. Okay, bagi T kuasa 2, so dapatlah MS kuasa negatif 2. Okay, nampak sini.
bahagi dengan S kuasa 2. Acceleration ialah pecutan. Manakala deceleration ialah nyah pecutan. Nyah pecutan bermaksud sesuatu yang sedang bergerak, tiba-tiba dia berhenti bergerak. Okey, bila berhenti bergerak, maknanya hal laju akhir dia adalah sama dengan kosong. Hal laju akhir dia sama dengan kosong. Kosong tolak something, dia akan beri jawapan yang negatif. So, ini dapat negative value lah. Yang pecutan ni. Okey. Okey. Okey, exercise 2. Dah saya tak sentuh juga. Okey, exercise 2. Okey, kita terus masuk pada topik hari ini. Iaitu solve the related problems by using kinematic formula. So dekat sini ada 4 formula yang kita akan gunakan. 1, 2, 3, 4. Okey. Sebelum tu kita tengok rujuk dulu apa benda huruf-huruf ni kaitannya. Okey. Okey. Tengok huruf pertama iaitu U. U ialah initial velocity ataupun hal laju awalnya. Tengok dekat mana digunakan dalam formula nombor 1, nombor 2, nombor 3 dan nombor 4. So, maknanya dalam satu soalan tu harus dia ada maklumat tentang initial velocity. Sama ada ataupun benda tu yang nak dicari. So, apa dalam formula ni ada 4 saja tempat dia. U. Okey. Maknanya dalam soalan tu mesti disediakan ataupun nak cari nilai U itu sendiri. Okey, kita nak cari U ni maknanya kita boleh jadikan dia sebagai kepala rumus lah. Kita formula ke depan, kita pindahkan ke belakang. So kat sini katakan contoh, saya nak jadikan U sebagai depan. Jadi U V, okey, kita minuskan kedua-duanya. Tolak 80 sama dengan U campur 80 tolak 80. Maknanya kita tolakkan 80 ni, maknanya kita tolak 80 sebelah. Kiri kanan yang sama. So kita boleh pindahkan, kita boleh potong. Tolak 80. Sorry. Okay. Tolak 80, maknanya 80 terus habis. So kena V tolak 80 sama dengan U. Okay, sekarang U jadi kepala rumus lah. So, boleh dapatkan nilai U. Sama jangan sebelah ni, pindahkan ke sebelah dan punca kuasa dia. So kita dapat nilai U. Itu kalau maknanya nilai U ni mesti diberikan lah dalam soalan. Okay. Itu adalah hal laju awal. Kemudian kita tengok pada yang huruf yang kedua iaitu V. V adalah hal laju akhir. Okey, tengok dalam formula diberikan dalam formula nombor 1, nombor 2 dan nombor yang keempat. Okey, keempat. Artinya soalanku kalau ada final velocity, okey, dia ada dua tanda tau. Sama ada dia diberi secara direct, dia bagi tahu nilai dia berapa ataupun dalam bentuk ayat. Contoh perkataan dia rest. Okay. From rest tu apa ni, kemudian dia berhenti, breaks ke. Okay, kita tengok nanti contoh soalan. Dia bagi info clue macam tu, mana tahulah dia dah bagi dah sebenarnya. Walaupun dia tak nyatakan dalam unit meter per saat. Okay. Sekejap maknanya kat sini kalau ada V dalam tu, maknanya kita boleh gunakan formula nombor 1, nombor 2, nombor 4. Okay. Okey, kemudian yang ketiga iaitu acceleration, pecutan. Dekat mana? Dalam formula nombor 1, nombor 2, nombor 3. Nombor 4 tak ada. So kalau ada maklumat tentang tu, awak boleh gunakan formula yang adalah A kat sini 1, 2 dan 3. So yang tak ada, kita jangan gunakan ya. Contoh maklumat tu suruh cari S tapi tak dinyatakan acceleration. So tak payah. Kalau ada maklumat tak payah guna ni, kita ambil lah yang atas ni. Boleh dapat S juga. Atas ni boleh jadi S juga. Okay. Tak semestinya ni dah. Okay, yang seterusnya. Info yang keempat, dia bagi displacement ataupun sasaran ada dalam formula nombor 2
ada formula nombor 3 dan nombor 4. Nombor 1 tak ada. Okey. Dan yang kelima adalah time. Okey, time ada pada formula nombor 1, nombor 2, ada 2 kali dan nombor 3. So nombor 2 tak ada. Okey. Kita nampak situ Okay, saya padam balik label ni takut mengeliru. Okay, ini adalah formula. Formula ni dibekalkan, jangan risau, dibekalkan dalam final exam nanti lah, dalam bentuk soalan. Okay. Sebagai contoh. Okay, beberapa hal dulu kita kena baca soalan betul-betul dan keluarkan segala information yang perlu. Kemudian kita cari formula mana yang related yang boleh digunakan. Okey, soalan dia. Start from rest. Okey, perkataan ayat from rest ni adalah beri satu info dah. Rest. Start from rest. Okey. Start from rest bermaksud bermula dalam keadaan dia berehat. Ataupun keadaan dia stop. Keadaan dia tak bergerak. Okay, bila keadaan tak bergerak bermaksud halaju dia refer kepada halaju awal atau initial velocity ataupun U. Initial maknanya start, permulaan. Kalau final adalah akhir. Okay, start from rest maknanya awal dia dapat dah nilai dia iaitu U sama dengan 0 meter per saat. So dah ada satu maklumat dah kat sini. Okay, nilai U sama dengan 0. A sprinter reach stop velocity. Ini adalah kejutan dia dalam masa 3 saat. Maknanya ini adalah T. So, masa sama dengan 3 saat. He run a distance. Distance, jarak. Ini adalah S. Okay. S sama dengan 24 meter. In 3 second. So, benda ni adalah sama macam dengan yang information ni sama. Okay. What is his acceleration? Acceleration adalah kecutan. So, nak cari A. Okay, nak cari A. Maklumat yang dibagi adalah U. Apa lagi? S dengan T. Yang tak ada adalah V. Iaitu halaju akhir. V tak dibagi. Okay. Yang tak dibagi adalah V. Okay. A-U-S-T. A-U-S-T. So, refer pada formula. Okay. Refer pada formula. Ada tak yang ada A, ada U, ada S, ada T? Okay. Okay, ada. So, inilah formula dia. Yang ada huruf-huruf A, U, S, T. A ada, U ada, S ada, T ada. T ada 2 kali ya. 1 dengan 1 kuasa 2. Yang tak ada V. Okay, jangan pakai formula yang ada V. Sebab apa? Bila ada V, awak kena cari pula halaju akhir dia berapa. Sebab apa? Dia tengah berlari kan, dia tak cakap dia nak berhenti. Dia baru start berlari. Dalam masa 24 meter. Kita tak tahu next 24 meter tu dia nak stop berapa. Tapi tak diceritakan. Bila tak ceritakan, berarti kita anggap dia sedang berlari sajalah dan tak berhenti. Okay. Jadi cari yang ada A, ada U, ada S, ada T. Pak Saleh ni tengok balik formula, which one yang ada konsisten 4 benda ni. So ada benda ni. Okay. Tetapi dalam formula ni, dia nak cari A. Ini adalah kemahiran memindahkan. Kau boleh ubah ni ke sebelah ni. Okay, sekarang ni ke sini, ada buat 2 cara lah. Satu, awak pindahkan dahulu, isi kemudian. Tapi dalam hal ni, diorang tuliskan dahulu nilai-nilai dia, baru pindahkan. So, kita dah, yang sini ada 24. Okay. Masukkan UT sama dengan 0. Siapa UT sama dengan 0? U adalah halaju awal 0 kali dengan apa-apa saja nilai. T itu katakan 1000 saat sekalipun.
kalikan dengan kosong. Tambah dengan setengah A 3 kuasa 2. Ingat 3 kuasa 2, 3 adalah minit. Saat. Okey, kemudian dapatlah nilai 9/2. Pindahkan 2 kali 24 dapat 48. 48 bagi 9 dapat 5.3. Okey, dalam hal ni awak kena baca betul-betul soalan dia. Adakah information yang diberi ni dalam unit SI? Contohnya masa. Masa kat sini adalah 3 saat. Okey. Okeylah. Tapi kalau tulis 3 minit, awak kena tukar tadi ke dalam bentuk unit saat. Kat sini tulis 24 meter. Okey. Katakan dia tulis 0.024 kilometer. So, awak akan tukar dalam unit meter dahulu. Okey. Unitkan meter dulu, barulah boleh jawab. Apa-apa saja yang ni, awak pastikan semua information ni adalah dalam unit SI lah. Yang kita berikan meter, saat, okay, dan sebagainya. Okay. Example 8. An aircraft accelerate mecut secara seragam from rest. Ini adalah satu info. Okay, satu info iaitu from rest daripada keadaan rehat. Ini adalah laju awal. Okay, laju awal dia. At 4.1. So ini adalah nilai A. Tengok ada kuasa MS kuasa 2. Ini adalah pecutan. To reach is takeoff velocity of, okay, ini velocity. Ini adalah hal laju dia. Iaitu 50. Ini adalah hal laju akhir dia. Okay, hal laju akhir. Sebab apa? Is takeoff of. Maknanya daripada kosong, from rest tadi tu, refer kepada V. Kalau jumpa sini kosong, sini refer kepada 50 meter per saat. Okay, itu cara nak dapatkan. Okay, dah dapat semua. Okay, check balik. Adakah ia dalam unit SI? Okay, betul MS. Bukannya kilometer per jam. Atas pun, dan apa lagi, kosong ni pun dalam kongkong lah, dalam kosong kilometer, meter per saat. Yang pecutan ni pun dalam meter per saat. Bukannya dalam kilometer per hour kuasa negatif 2. Okay. Kita pastikan dulu lah. Okay, soalan dia dah dapat semua. Okay, dah tahu dah. Soalan ni ada nilai U, ada nilai A, ada nilai V. Dia sekarang nak cari how long. How long refer kepada D, distance. Okay. How long masa. How long does it take for a to leave the ground? Maknanya berapa lama masa yang yang diperlukan untuk start take off lah, terbang. Maknanya meninggalkan paras bumi tu. Okay. How long? Maknanya berapa lama masa. So ini adalah refer kepada masa. So cari formula yang ada T, ada V, ada U, ada A. V, U, A, T. Okay, inilah dia formula yang digunakan. Kalau awak dapat ni, terus masukkan nilai. Di sini 50, kosong, A sama dengan 41 dan kita nak cari nilai T. So pindah, dah jawab semua, pindahkan ke sebelah. So dapatlah 12.2 saat. Dah dapat sini, awak dah ada satu info lagi. Awak dah ada U, ada V, ada A, ada T. Okay, dah ada 4 dah ada. Sekarang ni nak cari S. Okay. Okay, sekarang nak cari S. Ada tak formula yang ada S, U, V, A, T? Ataupun mana-mana lah. S, U, V, A, T. So kat sini kita ada setengah kali U campur V, T. Tak ada A pun tak apa. Sebab A kita nak cari sekarang nilai S. Okay. How far? Berapa jauh? Okay, berapa jauh is covered during takeoff. Maknanya daripada kosong dia baru nak baru nak start gerak tadi sampai betul-betul kapal terbang tu meninggalkan permukaan bumi, berapa jauh jarak dia. So gunakan formula ni 300 mm je. Kita terbang kecil 300 mm untuk dia take off from the airport tu, naik pada runway tu terus naik ke atas. Okay. 305 meter. Masukkan nilai saja. U sama dengan kosong, V adalah 50. Tu, kosong campur 50 dapat 50. 50 kali dengan 12.20
kali dengan setengah. So dapat 305 meter. Ingat meter. Okey, exercise 4. Okey, exercise 4 ni saya dah masukkan dalam CDOS. Exercise 4, 5 dan 6 dalam satu file. So apa soalan dia pun sikit je. Exercise 4 satu soalan, exercise 5 satu soalan, 6 soalan. So nanti awak refer kepada CDOS, buka dan upload satu file saja. Okay. Combinekan soalan 4, 5, 6 dalam satu page ke ataupun dalam 2-3 page, jadikan satu file, upload dalam CDOS. Okay, Jack Ma driving his car with velocity. Velocity maknanya, ni tak tahu, kita baca dulu. He step on his brake. Maknanya perkataan step on, dia tekan brake. Bila tekan brake, reduce the velocity kepada 30. Maknanya sini nampak ada unit yang sama. Okay. Maknanya kat sini, ini adalah hal laju. Yang mana satu awal, yang mana satu akhir. Awal maknanya yang pertama lah. Sebab dia tengah memandu keretanya dengan hal laju. Yang ni. Maknanya sini adalah U. Bila dia tekan brake, kelajuan tersebut menurun kepada, hal laju tersebut menurun kepada 30. Telah traverse sebanyak 50. Sini adalah S lah. Jarak. Okay. Apa ni? Distance dia. Okay, sekarang nak cari deceleration. Deceleration ialah negatif A lah, iaitu negatif apa? Arah pecutan. So, cari yang ada info tentang pecutan. Ada jarak, ada U, ada V. S, U, A, V. S sama dengan U, A, sama V. Okay. Cari yang ni, dapatlah jawapan dia. Okay. Okay, kemudian dah kat sini cari T pula. Time taken. Okay, time taken. Maknanya masa yang diambil untuk kereta tersebut dalam nyah pecutan. So kat sini boleh cari formula yang ada T, ada S, ada U, ada V, ada A. Tak, kalau salah satu tak ada, tak apa, sebab apa kita nak cari nilai T saja. Okay. Okay, exercise 5. Exercise 5, okay, buat sekali ada. Exercise 5, Palestine is driving the velocity. Maknanya tengah drive dengan keadaan hal laju dia 10 meter per saat. Maknanya sini adalah U lah, hal laju awal. Melihat seekor lembu di hadapan, dia tekan brake to stop. Okay, perkataan to stop ni refer kepada berhenti. Okay, bila perkataan berhenti, otomatik dan kepala awak ingat mesti dia keadaan 0 meter per saat. Okay, maknanya sini adalah V, hal laju akhir. Bila melihat saja lembu di hadapan, dia tekan brake. Tekan brake maknanya hal laju tu tadi pada 10 ni terus. Okay, 0. Daripada 10 meter kepada 0. Dia punya hal laju tu. Okay, sini 10. Lajuan dia terus kepada 0. Okay, dia punya ni lah. Dia punya apa makna ayat dia. Okay, if the deceleration, yang pecutan kereta tersebut adalah 2. Yang pecutan 2 ataupun berikut sebagai negatif 2 ms lebih 2. Ini adalah A. Berapakah jarak kereta tersebut sebelum dia keadaan berhenti? Kita nak cari D. So, soalan dia nak cari D. Yang kita ada maklumat ialah U, kita ada V, kita ada A. Okay, carilah makna apa benda. T tak ada, masa tak ada. Yang ada A, V, U sama dengan ada D. So, cari benda tu. Soalan ke-6. Soalan ke-6, a car start from rest. Ya, actually from rest. Daripada stop, maknanya keadaan pegun, keadaan berhenti. Dan accelerator. Ini adalah A. So, ini adalah A. Bila ada 10.23 meter per saat untuk 5.5 second. Second adalah masa. Calculate the distance. So, nak cari distance. Maklumat dibagi adalah U, A, dengan T. V tak ada. Okay, D tak ada. V tak ada. So, carilah yang formula yang ada U, A, T dengan D. Okay. Space rocket launch dilancarkan and accelerate
Sesuai ialah perujukan uniformly from west. Okay, from west, maknanya sini U kepada V 160 in 0.075 minit. Okay, ini kena, you have to change. Calculate how far distance. Okay, maklumat yang tak bagi sini ialah pecutan dia tak ada. Pecutan dia tak ada. Kalau awak kena cari distance, dia bagi. Okay, sebelum tu, kita tengok masa. Masa adalah 0.075 minit. Awak kena tukarkan ke dalam saat. 1 minit 60 saat. So kalau 0.075 minit, berapa saat? Okey, gunakan formula 0.035 bahagi 1 darab dengan 60 saat. So dapatlah berapa saat. Okey. Masih boleh ikut ni. Okey, maknanya tak sampai 1 minit. Okey, berapa saat hasilnya? Kurang daripada 60 saat lah. Mana 0.075 kali dengan 60. Okey. So nak cari berapakah distance ataupun jarak yang dilalui roket pada masa itu. Okey, dapatlah 360 saat. Soalan ketiga. An object start moving with the velocity. Start moving 10 meter per saat. Lepas melalui 5 meter, it get velocity 20. Maknanya kat sini start moving di velocity ni, bermaksud ini adalah U. Kemudian, bila dia punya halaju dia meningkat kepada 20. Dan carikan pecutan dia. Okay, dia tak ada bagi. So, dia nak cari A. Maklumat dia bagi adalah U, V dengan D, distance. So, carilah nilai A ni berapa. Okay, kemudian nak cari T, time taken. Maklumat yang dah ada ialah U, V, D dengan A. A ni pada atas ni. Okay, so D, U, V, A, cari nilai T. Okay, lepas tu comparekan dengan formula yang mana yang boleh masuk, boleh fit dengan information yang kita dapat. Okay, untuk bab yang ni saya nak sambung pada hari Jumaat lah. Okay, ini sedikit kita nak habiskan ni. Siapa ini ambil Jumaat pasal dia sikit je, hari 7 bah. Tujuh, 8, banyak latihan tu yang saya nak simpan pada hari Jumaat lah. Okay, ada sebarang apa nak tanya tak? Saya nak ambil attendance dulu. 37, okay, semua datang Alhamdulillah. Semua ada hari ni. Hello sir. Ya, baik. Siapa kenalkan diri? Pelajar baru. Pelajar baru? Oh, baru masuk Ya. daftar ke? Baru start kelas malam. Oh, berapa ramai pelajar baru kelas ni? Saya seorang ni kot. Okey, nanti saya update dalam SPMP lah. Okey. Okay. Dah masuk dalam grup ni tak? Yang grup apa? Dah masuk dalam grup WhatsApp dah? Dah. Okey, terima kasih. Okay, baik. Nama apa nama? Muhammad Syawal. Syawal. Okey. Okay, Okey, terima kasih. Ada nak tanya apa-apa tak? Tak ada. Okey, yang untuk makluman buku sains dah sampai. Hari tu ada stop setiap beberapa hari, bekalan dah habis. Okey, sekarang ni awak boleh refer kepada Syawal, nanti tolong rujuk pada ni lah. Kalau nak beli buku, kita ada link dan Shopee. So nanti tolong check. Ataupun yang berhampiran kat Politeknik boleh datang. Ada stok buku lagi, buku matematik dan juga buku ni lah. Buku sains. Okay, kalau beli kat sini dapat dalam RM40 lah, 2 buku. Kalau di Shopee, ya. Kalau tunggu 8/11 boleh ke tak? Kalau saya tak pasti awak boleh masuk tidak lagi. Ikut dia ada. Tak apa, kita orang dah dapat tarikh lah. 8/11 kita Okey, orang. 8/11. Tapi macam ni lah. Berapa lama lagi tu? 8/11 dekat 3 minggu lagi kan?
8 dan 11 tu saya dah habis bab 4 tadi tu. Awak nak prepare untuk test. Kita ada test bab 3. Habis bab 3 kita ada test 1. Saya takut ni lah nanti awak nak ulang kaji. Saya tak boleh bagi nak soft copy semua. Awak kena refer pada buku tu nanti. Sama ada yang berhampiran datang boleh. Okay. Ataupun ni lah sekarang ni buku stok tu ada lagi. Ataupun beli kat Shopee nanti tengoklah dia punya restock bila kalau ada. Okay, ada apa lagi nak tanya? Boleh on kamera tak semua? Kita macam biasalah, kita gambar dulu. Di kelas. Onkan kamera, saya sediakan tempat duduk. Sir, saya ada benda nak beritahu lah, sir. Ya, apa dia? Esok saya tak masuk kelas kot sebab saya ada medical check up punya appointment. Okey. Untuk apa je? Pukul 10. Macam ni lah, boleh tak masuk sekejap? Bila ada link boleh. masuk dalam 15 minit je. Tak dengar tak apa sebab apa benda ni saya rakam. Nanti awak boleh tengok kemudian lah. Alright, insyaAllah. Okey. Okey, masuk. Okey, yang lain masuk dalam ni. Yang saya suruhkan dalam kelas ni. Silakan masuk dalam kelas. Ambil gambar sekejap. On kamera. Okey, ada orang sebelah. Okey. Lagi. Okey, cepat sikit. Kalau boleh semua ada lah. Awak pun tak jumpa kawan-kawan awak ni. Kawan-kawan nampak sini. Oh, jiran taman sebelah. Macam tu. Yang mana tak jam kamera tu sila masuk. Rupanya jiran aku. Macam tu lah. Okay, ada lagi. Okay. Sekarang kat sini kan, yang ada kat depan saya sekarang ni, ada dalam ni. Boleh tak angkat tangan yang dah ada buku dekat sekarang dengan dia lah. Yang dah sampai buku. Angkat tangan sekejap. Yang dah ada buku bersama-sama dia sekarang ni. Angkat tangan. Sekarang. Okay. Okay, cepat angkat tangan. Berapa orang? 1. Lagi. Yang dah ada buku tolong angkat tangan. Oh, okay, kamera. Okay, saya kira sini lah yang kat tangan ada berapa? 2, 4, 6, 7 yang ada buku Yang dah beli masih menunggu ada tak? Okay, turunkan tangan yang dah ada buku. Turunkan tangan. Yang dah beli dan masih menunggu kurier. Angkat tangan. Yang dah beli tapi masih menunggu kurier untuk sampai ke rumah. 2, 4, 6, 7. Okay. Okay lah. Okay, ready semua. Saya ambil gambar. Saya senyum. Tengok kamera. Okey. Terima kasih. Terima banyak. Okey, kita jumpa pada hari esok pukul 10 pagi. Saya minta siapa yang ada appointment apa ke, turun masuk sekejap lah. Janji ada. Okey, janji ada. Okey, saya nak stop kat sini. Saya sudahi kelas kita dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi semua. Terima kasih, sir. Terima kasih, sir. Semua. Ya.